Subhanallah. Tok Ki hantar memorandum ke Tok Ki PPIM tu, Persatuan Pengguna kan, dia hantar ke Agung kan. Tengok apa Ustaz Zamihan up dalam dia punya grup apa ni. Itulah tentang vaksin tu lah. Minta Agung macam mana buat postmortem balik ke kan. Ada kes-kes apa yang orang terima kesan sampingan tu kan. Minta macam tarik balik lah kewajib apa benda tu. Semak semula. Tapi dah dekat 80,000 baru. Dah dekat 80% dah pun baru nak ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita memanjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu bagi kita meneruskan perbincangan kita
tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai memenuhi tuntutan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, di mana ayat tersebut merupakan suatu tuntutan kepada kita untuk mempelajari perihal keimanan kita, perihal akidah kita, perihal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah sebagaimana yang telah kita ketahui, kita akan membincangkan karya Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah, iaitu Akidah Ahlussunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50. Dan kita sudah pun masuk membincangkan tentang ketuhanan atau ilahiyat, dan kita telah jelaskan mengapa disebut Akidah 50, dan kemudian apa hubung kait sifat 20 dan Al-Asma'ul Husna, mengapa 20 sifat sahaja, dan beberapa perkara lain yang berhubungan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita. Kita akan masuk membincangkan sifat wajib 20 bagi Allah, Sifat wajib 20 bagi Allah. Dan kita tahu bahawa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu taala itu sebagaimana yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, itu sebanyak 20 sifat yang wajib: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itulah kira-kira 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahawa secara ijmali Allah Subhanahu wa taala itu wajib bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan seluruh sifat kekurangan. Itu secara ijmali. Baik. Adapun 20 sifat itu disifatkan sebagai syurutul ilahiyah ataupun syarat-syarat ketuhanan, Syurutul ilahiyah ataupun syarat-syarat ketuhanan, ataupun dianggap sebagai usul. Sifat-sifat yang merupakan usul bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, Baik, sifat wajib 20 bagi Allah. Yang pertama, wujud. Wujud ataupun dalam bahasa kita ada, ada. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud, iaitu ada, dengan arti bahawa wujudnya Allah itu wajib menurut akal, kerana zatnya, bukan kerana alasan atau illah, dan bukan kerana sebab akibat. Kerana itu Allah disebut dengan wajibul wujud, dalam arti akal tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah dalam kondisi ataupun dalam keadaan apapun, baik pada masa yang telah berlalu, masa yang sedang dihadapi, maupun masa yang akan datang. Sifat wujud ini hanya wajib bagi Allah. Berbeza dengan wujudnya selain Allah. Mana wujud sekalian makhluk pasti kerana alasan dan sebab akibat. Kita saksikan wujudnya alam selain manusia seperti pepohonan, gunung, langit dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, juga tidak mampu menciptakan alam lain selain dirinya. Jadi wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajibul wujud, makna wajib adanya pada akal, dan wajib wujud Allah Subhanahu wa taala ini adalah kerana zatnya, by its essence. Kalau dalam bahasa Inggeris sebut by its essence, bukan kerana sesuatu sebab ataupun bukan kerana diakibatkan oleh sesuatu akibat. Contoh macam
wujudnya kita ni, wujud kita ni adalah akibat daripada wujudnya bapa dan ibu kita. Dan begitulah seterusnya wujudnya bapa dan ibu kita sebagai akibat daripada wujudnya datuk dan nenek kita dan seterusnya. Begitunya wujudnya benda-benda yang ada dalam alam ini. Semua perkara yang ada dalam alam ini, dia adalah adalah akibat daripada sesuatu sebab. Contohnya wujudnya kerusi ni, kerusi yang saya duduk ni, atau meja yang berada di hadapan saya, atau kamera yang sedang berhadapan dengan saya ini, pasti ada sebab kepada kewujudan dia. Dan kemudian ada tukang yang menciptakannya. Ada penciptanya, ada yang mereka ciptanya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tu wujud dia tu wujud yang zati, maknanya dia memang wujudnya tu by its essence, dengan zatnya sendiri, bukan kerana disebabkan oleh suatu zat yang lain yang menjadikan dia. Macam tadi kita kata, wujudnya saya kerana ada zat bapa saya atau ibu saya yang menjadi sebab kepada kewujudan saya. Dan begitu juga bahan-bahan yang lain yang ada dalam alam ini, pasti ada suatu zat sebelumnya yang menjadi sebab kepada kewujudan benda-benda yang ada di alam ini. Jadi kenapa dia disebutkan sebagai wajibul wujud? Wajibul wujud makna wajib adanya. Wajib adanya kita dah sebut dahulu. Wajib pada akal ni maksudnya mesti ada, tak boleh tak ada. Mesti ada, tak terbayangkan akan tiadanya. Jadi bila disebutkan Allah Ta'ala itu wajibul wujud, artinya wujudnya itu mesti ada dan tak boleh tiada. Ataupun dalam kata lain, bahawa Allah Ta'ala itu mesti ada dan tak terbayangkan tiadanya. Makna tak mungkin tiada. Itu maksud wajibul wujud. Dan wujud Allah SWT itu tidak berhajat, tidak berkehendak kepada sesuatu di luar dirinya untuk menjadikannya. Contoh yang paling mudah yang saya sebut tadi lah. Untuk saya berwujud, saya perlu kepada beberapa perkara untuk boleh saya wujud. Sudah tentulah yang pertama sekali, mesti ada Tuhan yang menjadikan saya. Itu sebab yang kita kata sebab yang metafizikal lah. Tapi ada sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab yang kita kata fizikal. Contohnya, untuk membolehkan saya berwujud, saya berhajat kepada dua ibu bapa yang memungkinkan untuk saya hadir atau lahir ke dalam dunia. Dan dari sudut yang lain-lain, secara fisiologikal, saya berhajat, untuk saya berwujud, saya berhajat kepada bahan-bahan yang membentuk tubuh badan saya. Bahan-bahan tertentu yang membentuk tubuh badan saya. Begitu juga berhajat kepada roh untuk membolehkan saya ada. Seterusnya lah, barulah kemudian terwujudnya saya. Adapun Allah Subhanahu Taala ni, dia tidak berhajat kepada apa-apa dan kepada sesiapa. Dia ada dengan zatnya sendiri, tanpa ada sebarang permulaan, tanpa ada sebarang pengakhiran. Tanpa ada sebarang permulaan, tanpa ada sebarang pengakhiran, tiada siapa yang mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dalam wujudnya. Itu nanti kita akan tengoklah dalam bab sifat qidam. Maknanya tak ada siapa pun yang mendahului Allah, ataupun tiada apa pun yang mendahului Allah, atau tiada apa pun yang mengiringi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, kana Allahu wa lam yakum ma'ahu syai' wa kana arshuhu 'alal ma'. Adapun Allah Ta'ala itu wujud dan tidak ada sesuatu pun yang bersertanya, dan adapun arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di atas air. Baik. Jadi nak menyebutkan bahawa sifat wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan dirinya sendiri tanpa berhajat kepada sesuatu alasan atau illah, dan juga bukan kerana sebab dan akibat. Baik. Kemudian disebutkan di sini. Jadi wujudnya Allah tidak bersandar pada alasan dan sebab akibat. Ini huraian lanjut dia. Apabila kita melihat seorang manusia, maka kita akan berkata
Wujudnya orang ini sebab wujudnya kedua orang tuanya. Apabila kita menyaksikan sebuah pohon, maka kita akan berkata, wujudnya pohon ini kerana wujudnya benih pohon tersebut. Sedangkan wujudnya kedua orang tua dan benih kembali pada sebab lain. Mana kalau kedua orang tua kita kembali kepada wujudnya datuk dan nenek kita. Dan begitulah wujudnya benih tadi itu kerana adanya pohon, adanya buah. Buah tu datang daripada pohon. Pohon tu pula datang daripada benih. Dan begitulah selanjutnya. Demikianlah pula seterusnya. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala wajib memiliki sifat wujud, maknanya mesti Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat wujud, iaitu sifat ada, maka mustahil memiliki sifat kebalikannya. Apakah dia sifat kebalikan bagi sifat wujud atau ada itu? Iaitu adam. Ain, dengan ain. Adam. Adam ni maksudnya tiada. Jadi Allah tu wajib adanya dan mustahil tiadanya. Kalau ada yang bertanya, apa dalil wujudnya Allah? Apa dalil wujudnya Allah? Jadi para ulama memberikan jawaban yang berbeza-beza. Biasa pertanyaan tentang apa dalil bagi wujudnya Allah ini datang daripada golongan etis. Biasa kalau ada perdebatan dengan golongan etis, pasti akan timbul pertanyaan. Apa hujah kamu? Apa argumen kamu? Apa dalil pada sisi kamu tentang wujudnya Allah? Maka di sini para ulama memberikan jawapan yang berbeza-beza dan semuanya tidak dapat dibantah. Kan itu ada dalam ilmu kalam maupun juga dalam falsafah, kalau kita kaji dalam falsafah agama ataupun philosophy of religion secara khususnya, terdapat beberapa jenis hujah rasional ataupun hujah akliah bagi kewujudan alam. Ada beberapa jenis. Kalau dalam ilmu kalam biasanya digunakan hujah kosmologi. Biasa digunakan hujah kosmologi. Dan mana hujah kosmologi ni boleh dibahagikan pula kepada dua, iaitu dalilul hudus, iaitu dalil berdasarkan kepada kebaharuan wujud alam. Kemudian yang kedua ialah dalilul imkan. Dalilul imkan maksudnya dalil berdasarkan kepada kemungkinan wujudnya alam. Okey. Kemudian ada bentuk-bentuk dalil yang lain selain daripada dalil kosmologi tadi ataupun hujah kosmologi tadi. Dalam bahasa Inggeris disebut cosmological argument. Ada dalil teleologi. Dalil teleologi itu melihat kepada keelokan, keindahan, keteraturan yang ada pada alam ini. Bagaimana alam ini begitu indah, begitu elok susun aturnya. Dan setengah tu kadang makna dalil teleologi ni boleh dikembangkan lagi. Ada intelligent design dan seumpamanya. Kemudian ada dalil wujud. Dalil wujud ataupun dalil ontologi. Ada juga dalil dipanggil dalil moral ataupun hujah moral. Ini jenis-jenis dalil yang biasa dibahaskan dalam dalam ilmu kalam, begitu juga dalam falsafah agama atau philosophy of religion. Syekhuna Dr. Said Abdul Latif Faudah, Said Abdul Latif Faudah, dia mengarang sebuah buku Al-Adillah Al-Aqliyah ala wujudillah indal mutakallimin wal falasifah. Lebih kurang begitulah judul bukunya, iaitu dalil-dalil akli ke atas wujudnya Allah, tentang dalil-dalil akli yang membuktikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala menurut para mutakallimun dan juga ahli-ahli falsafah, yang merupakan tesis PhD beliau dan telah diterbitkan. Jadi itu perbincangan yang lebih detail lagi. Tetapi di sini kita akan tengok beberapa contoh dalil yang yang disusun oleh para ulama. Dan dalil-dalil di sini semua ada dalil-dalil akli. Kenapa dalil-dalil akli? Kerana di sini kita nak berhujah dengan orang yang memang tak percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak percaya kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, sudah tentu dia tidak percaya juga kepada para rasul.
Sudah tentu juga dia tidak percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul. Sudah tentu juga dia tak percaya kepada ghaibiyat, kepada akhirat dan seumpamanya. Jadi mereka bila berhujah, mereka suka menggunakan akal fikiran mereka. Kerana mereka berpandangan bahawa sesuatu yang wujud tu mesti sesuatu yang dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat mempunyai fizikal dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak dapat kita lihat dengan mata kasar kita. Jadi akhirnya dia berkesimpulan bahawa Allah Taala tu tak ada. Kerana kalau sesuatu yang ada tentu sahaja dapat dilihat. Sesuatu yang ada tentu sahaja dapat dilihat. Dan tentu sahaja benda ni menuntut kita untuk berhujah dengan mereka menggunakan akal fikiran. Kerana akal fikiran ni ada pada setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab Allah Taala menjadikan akal fikiran tidak lain dan tidak bukan ialah supaya manusia boleh berfikir tentang, pertama sekali paling asas ialah tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikut ini beberapa contoh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dengan pendekatan yang berbeza-beza. Jadi ulama dengan kreativiti mereka, dengan ijtihad mereka menyusun berbagai pendekatan, dalil-dalil yang berbeza-beza dengan satu tujuan saja, iaitu nak menunjukkan bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala itulah sesuatu yang dapat diterima oleh akal yang sihat. Baik, tetapi para ulama ni dengan pendekatan yang berbeza-beza tetapi mengantarkan pada kesimpulan bahawa wujudnya Allah adalah hakikat yang tidak dapat diragukan. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Telah berkata rasul-rasul mereka, apakah pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu terdapat sebarang keraguan. Jadi di sini pertama sekali contoh diberikan ialah ilmu pengetahuan dan pengamatan. Ilmu pengetahuan maksudnya sains lah. Ilmu pengetahuan dan pengamatan menetapkan bahawa alam jagat raya beserta seluruh peristiwa di dalamnya yang terus berlangsung adalah perkara yang sebelumnya tidak ada dan kemudian ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada tetapi kemudian ada, pasti ada pencipta yang mengadakannya. Pencipta tersebut harus memiliki sifat-sifat yang menjadikannya mampu untuk melakukan penciptaan. Sudah pasti pencipta tersebut harus azali, maksudnya tidak ada permulaan, sedia kala, sedia ada, dan bukan sesuatu yang baru. Baru maksudnya diciptakan. Jadi Allah Ta'ala ni sedia ada, Maha Pencipta tu mestilah dia sudah sedia ada dan bukan yang baru, mana bukan diciptakan juga. Kerana kalau pencipta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka akan memerlukan pula pada sesuatu yang menciptakannya. Dalil seperti ini disebut disebut dengan dalil kausalitas atau causality. Dalil sebab musabab. Jadi berdasarkan kepada kajian saintifik, contohnya yang dikemukakan oleh seorang ahli kosmologi yang bernama Stephen Hawking. Stephen Hawking, tuan-tuan, puan-puan boleh Google saja, boleh tengok dalam YouTube siapa dia Stephen Hawking. S-T-E-P-H-E-N-H-A-W-K-I-N-G, Stephen Hawking. Beliau ni seorang saintis, dia seorang ahli fizik, seorang ahli kosmologi yang menemukan teori Big Bang ataupun teori letupan besar. Cuba tengok teori Big Bang, kita pasti akan menemukan tokoh yang bernama Stephen Hawking ni. Dia cacat, dia ada penyakit saraf yang beliau deritai sekian lama, yang menyebabkan doktor pada peringkat awal kata dia ni masuk atau umur dia dah tak panjang. Tapi itulah kita kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usianya, dan dia duduk hanya di atas kerusi roda, dia tak mampu nak bergerak. Satu-satunya otot yang boleh bergerak, kalau tak silap saya berdasarkan apa yang saya baca, ialah otot pada tekaknya yang memungkinkan dia untuk berbicara. Itu pun dia berbicara menggunakan menggunakan alat komputer. Ada komputer khas untuk membolehkan dia bercakap, untuk dia berbicara. Dia tak boleh mengurus dirinya, diurus oleh orang lain. Dia ada isteri, isterinya lah yang menguruskan diri dia. Tapi
Dia seorang ateis. Dia seorang ateis. Dia tak percaya pun kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hampir percaya, dalam pembacaan saya, dia ni hampir nak percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah dia kaji, akhirnya dia buat kesimpulan bahawa Tuhan tu tak ada. Jadi, menurut teori Big Bang yang dikemukakan oleh Stephen Hawking ni, bahawa asalnya dahulu alam kita ni, langit dan bumi seluruh isinya ni tak ada pun. Tidak ada. Ia tercetus melalui satu letupan besar. Dia ada satu letupan besar yang bermula daripada suatu atom yang dimampatkan, lalu tercetuslah letupan besar yang tidak dapat ditentukan bila, kerana ruang dan masa hanya baru terwujud setelah daripada tercetusnya letupan besar. Sebelum tu tak ada ruang dan masa. Daripada letupan besar, alam ini terbentuk. Sedikit demi sedikit dia mengembang. Dia mengembang, mengambil masa berbilion-bilion tahun atau trilion-trilion tahun. Bumi kita ni saja pun sudah terlalu lama, sudah terlalu tua. Kita saja dengan Nabi Adam AS tu kira-kira 7 ke 8,000 tahun. Antara kita dengan Nabi Adam tu kira-kira 7 ke 8,000 tahun. Dan sebelum Nabi Adam AS, saya yakin pasti ada makhluk-makhluk lain. Wallahu ta'ala alam. Dan sebelum itu lagi, jutaan sebelum itu ada dinosaur, dan Nabi Adam dia tak berjumpa pun dengan dinosaur. Dia sudah wujud jutaan tahun sebelum itu. Benua yang kita duduk ni pun tak sama dengan benua pada peringkat asal. Dulu bumi ni panas pada awal penciptaannya. Dia terwujudnya bumi ni belum terus ada tumbuh-tumbuhan, belum terus ada hidupan. Dia mengambil masa jutaan tahun pula untuk memungkinkan ada tumbuhan, ada hidupan. Itu proses berdasarkan pada kajian ahli sains. Okey. Jadi bagaimana alam ni dia terjadi dengan susun atur yang indah dan bukan secara tak sengaja. Kalau kita kaji, dia bukan terjadi secara tak sengaja. Kita ambil contohlah. Kita ambil 2-3 butir buli atau 2-3 butir batu, kemudian kita campakkan secara secara rawak macam tu saja. Kita kebarangkalian untuk batu itu tersusun dengan cantik menjadi satu garis lurus dengan jarak yang sama antara setiap batu tersebut, itu 0.0000000 berapa lah, baru mungkin ada. Itu kalau kejadian yang kita kata tak sengaja. Tapi macam mana kewujudan alam ni dia boleh terjadi dengan begitu cantik, jarak antara bumi dengan matahari itu cantik, sehingga para pengkaji mengatakan kalau sekiranya terlebih sedikit dekat kepada matahari atau terkurang sedikit jauh daripada matahari, maka tak akan ada kehidupan di atas muka bumi ni. Kedudukan antara bumi, jarak antara bumi dengan matahari itu betul-betul cantik sehingga memungkinkan ada kehidupan di atas muka bumi. Dan begitulah yang lain-lain. Allah Ta'ala jadikan orbit dan sebagainya tu. Itu bukan tidak disengajakan. Dan sudah tentu ada suatu zat yang maha bijaksana yang yang menyusun atur alam ini dengan begitu indah. Baik. Jadi setiap sesuatu yang ada ni, sesuatu yang asalnya tidak ada tapi kemudian ada, pasti ada pencipta yang mengadakannya. Pasti ada pencipta yang mengadakannya. Kerana dia tidak mungkin untuk mengadakan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak ada tidak dapat mengadakan dirinya sendiri. Paling mudah diri kita lah. Tengok diri kita sendiri. Diri kita ni kan sebelum ada, kita pun kita tidak mengadakan diri kita sendiri. Kita cipta diri kita satu persatu. Tak. Macam mana kita nak cipta diri kita satu persatu sedangkan kita sendiri pun tak ada nak mencipta. Kita pun tak ada. Jadi nak memungkinkan kita ni ada, dan mesti ada satu zat yang sebelum tu ada, yang menjadikan kita. Nah, sudah tentu bukan ibu bapa kita juga. Ibu bapa kita tu cuma alat secara biological. Tanyalah ibu bapa kita, adakah ibu bapa kita membuat bentuk tubuh badan kita? Tak. Ibu bapa kita pun, dia pun tak tahu menahu kan. Dia tak tahu menahu macam mana keadaan janin tu berkembang semua. Dia tak tahu apa-apa. Tahu-tahu sampai masa nak lahir. Sampai masa dia nak lahir.
Jadi pasti ada satu zat yang maha sempurna yang menjadikan kita dengan begitu sempurna. Tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Helaian rambut kita elok di atas, mata kita dua di depan tak ada, mata keliling kepala tak ada. Semua jadi manusia sama aja macam tu. Hidungnya, lubang hidungnya dua, telinganya dua, matanya, dengan anak matanya, alis letaknya di atas, kenapa tidak letak di bawah? Kenapa hidung tidak di atas? Kenapa semua hidung mesti di depan? Manusia dijadikan macam tu. Manusia dengan 2 tangan, dengan 5 jari, hilang 1 jari kita pun dah tak boleh nak buat kerja. Tambah 1 jari juga, sukar untuk kita buat kerja. Elok cantik 5 jari, setiap orang 5 jari. 5 jari tangan kanan, 5 jari tangan kiri. Begitulah juga kaki, 2 kaki. Dan begitu juga kita tengok jenis jantina yang Allah Ta'ala jadikan tu 2. Ada jantina lelaki dan jantina perempuan. Tidak ada perubahan sejak dahulu hingga kini. Sejak daripada zaman Adam dan Hawa sampailah hari ini tetap saja jantina lelaki dan perempuan, tidak ada jantina ketiga, keempat dan sebagainya. Betul-betul susunan dia begitu. Sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita. Jadi pasti ada pencipta yang mengadakannya. Saya biasa bagikan pemisalan lah kepada pelajar-pelajar saya. Orang ateis ni dia memang tak percaya adanya Tuhan lah. Bagi dia alam ni dia terjadi dengan sendirinya. Dia ada dua aliran. Satu kata alam ni asalnya memang tak ada, tapi kemudian dia terjadi dengan sendirinya. Dia terjadi dengan sendirinya, begitu saja, pop, by chance, tiba-tiba. Okey. Kemudian satu lagi golongan mengatakan alam ni eternal. Alam ni sedia ada. Maknanya abadi, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dia eternal. Jadi ada 2 mazhab. Jadi mazhab Stephen Hawking tadi tu, alam tu asalnya tak ada, tapi ada. Tapi adanya tu dengan dirinya sendiri melalui proses Big Bang ataupun letupan besar. Satu mazhab lagi di kalangan ahli-ahli fizik, ahli-ahli kosmologi kata alam ni memang dah sedia ada, kekal daripada memang tak pernah tak ada. Macam tu, makna daripada dulu memang dah ada. Tidak ada permulaan. Itu menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, saya bagi contoh bagi contoh. Kadang kita nak berhujah dengan orang-orang etis ni, kita boleh guna logik saja kan. Simple aja. Bila kita masuk dalam satu bilik, dalam bilik tu atau bilik kelas, kita ada kelas. Dalam kelas tu ada whiteboard. Okey? Dan pada whiteboard tu ada tulisan. Tertulis ataupun ada lukisan yang cantik ataupun tulisan dengan ada makna-maknanya yang boleh kita baca makna. Tetapi kita dapati dalam kelas tu tak ada sesiapa pun. Kita baru je masuk kelas tu dan kita dapati dalam kelas tu tak ada sesiapa pun, tapi tulisan ada di situ. Tentu saja secara automatik kita terfikir. Apa yang kita terfikir? Kita terfikir bahawa sudah pasti ada seseorang yang pernah ada dalam kelas ni yang telah menuliskan tulisan itu ataupun melukiskan lukisan itu. Kerana secara fitrahnya dan secara logiknya kita tak boleh terima bahawa tulisan itu boleh ada dengan sendirinya di situ tanpa ada orang yang menuliskannya. Kita sendiri pun tak boleh terima benda tu kan. Orang etis pun dia tak boleh terima. Macam mana tiba-tiba tulisan tu ada tulis situ dengan makna-maknanya, ada ataupun ada lukisan yang indah ada kat situ dengan dengan bentuk-bentuknya, terjadi dengan sendirinya. Tak boleh. Jadi secara fitrahnya sebenarnya hati tu tak boleh terima pun bahawa sesuatu tu boleh ada tanpa ada sesuatu yang mengadakannya. Ataupun contoh lain, kita berjalan di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan belantara yang tebal. Okey. Sampai di satu tempat di tengah hutan tersebut yang kita boleh kata jauh jugalah daripada penempatan penduduk, yang kita rasa macam orang tak sampai situlah. Entah macam mana kita terjumpa sebuah bola sepak. Kita jumpa di tengah-tengah hutan tersebut. Kita terjumpa sebuah bola di tengah-tengah hutan tersebut. Apa yang akan terfikir dan terlintas dalam benak fikiran kita? Tentu saja kita akan terlintas bahawa pernah ada orang di sini. Tak mungkin bola tu tiba-tiba muncul kat sini sebab bola tu produk kilang. Dan
Dia bukan produk daripada hutan, dia produk daripada kilang. Tentu ada orang yang pernah bawa bola tu ke tengah hutan tersebut. Tak mungkin bola tu boleh ada dengan sendirinya di tengah-tengah hutan, ataupun bola tu menjadikan dirinya di tengah-tengah hutan. Dia ada kat situ. Kerana ada seseorang yang pernah membawanya, lalu mungkin tertinggal atau terjatuh dan sebagainya. Mana pernah ada orang sampai. Maknanya secara fitrahnya kita, secara logiknya juga kita tak boleh terima bahawa bola tu menjadikan dirinya sendiri ataupun tiba-tiba je ada kat situ tanpa ada yang membawanya. Sama ada manusia ataupun jin. Tetap kita akan kata bahawa bola ni tak mungkin menjadikan dirinya sendiri, pasti ada yang membawa ataupun meletakkannya di situ. Jadi itu adalah kita katakan suatu bentuk pendekatan-pendekatan rasional dan juga pendekatan-pendekatan yang sangat dekat dengan fitrah kita tentang kewujudan kewujudan sesuatu berhajat kepada sesuatu yang lain. Kewujudan alam ni berhajat kepada yang menjadikannya. Seperti mana kewujudan bola tadi berhajat kepada seseorang yang membawanya, ataupun kewujudan tulisan dalam kelas yang kosong tadi pasti ada orang yang menuliskannya. Saya teringat dalam satu tulisan diceritakan bayi yang baru lahir, dan bayi ni biasa baru lahir mata penglihatan tu masih kabur. Jadi kebanyakannya berdasarkan kepada indera pendengaran, kepada pendengaran. Jadi bayi yang baru lahir tu cuba kita tepuk tangan di sisi dia. Maka dia akan seperti mencari-cari daripada mana puncanya bunyi tersebut. Dan para ulama menjelaskan bahawa itu sebagai suatu bentuk fitrah yang telah sedia ada dalam diri seorang bayi yang belum berfikir apa-apa. Belum berfikir. Cuma semata-mata berdasarkan suatu naluri dan fitrah yang ada dalam dirinya, dia mencari punca bunyi itu. Artinya apa? Fitrah dalam diri menyatakan bahawa tak mungkin ada bunyi tanpa ada punca kepada bunyi tersebut. Mana tak mungkin adanya bunyi itu tanpa ada punca kepada yang menjadikan ataupun punca datangnya bunyi tersebut. Jadi itu sebenarnya fitrah yang akhirnya membawa kepada suatu kesimpulan yang lebih besar. Tak mungkin adanya alam ini tanpa sebelumnya ada suatu zat yang maha sempurna, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, menjadikan alam ini dengan susunan aturnya yang indah. Ada satu kisah, saya ambil satu kisah ni berlaku di zaman dahulu kala. Diceritakan ada seorang etis yang telah mencabar ramai alim ulama untuk berdebat, dan dia berjaya mengalahkan alim ulama tersebut dalam perdebatan mereka. Jadi etis ni memang nak mengatakan bahawa Tuhan tu tak ada, dan tinggal ada seorang alim saja yang hebat yang dia belum berdebat, dan dia cabar orang alim ini untuk berdebat dengan dia. Dan orang alim ni dengan senang hati menerima ajakan berdebat tersebut. Lalu orang alim ni pun menetapkan tempat dan masa. Katakanlah kita berjumpa di sekian tempat pada jam 10 pagi. Kita berjumpa di sekian tempat pada jam 10 pagi. Ataupun kira-kira matahari segalah. Zaman dulu tak pakai jam kan. Kira-kira matahari segalah. Maka etis tu setuju. Sampai pada tarikh yang ditetapkan, dia pun tunggu, dan pada ketika itu ramailah orang. Semua nak tengok perdebatan yang sangat menentukan ini antara seorang alim dengan seorang etis yang telah berjayakan ramai ulama. Tinggal ni je belum lagi. Jadi bila sampai masa yang ditetapkan, orang alim tu tak muncul-muncul. Lepas sejam, lepas minit, lepas sejam. Akhirnya dah berjam-jam menunggu. Matahari dah tegak di kepala. Kemudian matahari tergelincir, condong ke barat dah. Tak sampai-sampai lagi. Dah hampir-hampir petang. Barulah daripada jauh dia nampak seorang lelaki sedang berjalan menuju ke tempat perhimpunan tersebut. Lalu dia etis ni marah. Kenapa wahai orang alim? Kamu ni memang sungguh buruk akhlak, tidak menepati masa. Macam mana kamu ni orang alim, orang agama, tapi tak menepati masa kan? Aku tunggu ni dah berapa lama menunggu.
Jadi orang alim ni kata, sabarlah. Aku sebenarnya memang berusaha untuk datang pada masanya, tapi ada halangan. Kerana rumah tempat aku tinggal tu terletak di seberang sungai yang sangat besar. Lalu ketika aku sampai ke tebing sungai, aku dapati tidak ada perahu atau sampan yang memungkinkan aku untuk menyeberang ke sini. Lalu aku pun duduklah menunggu. Tiba-tiba tumbuhlah sebatang pohon. Tiba-tiba tumbuh sebatang pohon dengan besarnya. Tiba-tiba setelah itu pohon tu pun tombang dengan sendirinya. Tiba-tiba pohon tu terbelah dengan sendirinya. Tiba-tiba pohon itu membentuk sampan. Tiba-tiba pohon itu membentuk sampan dan dayung, dan kerana itulah akhirnya dapatlah aku menyeberang sungai itu dan pergi ke tempat ini. Etis tu pun dia kata, dia macam marah lah, seolah-olah orang alim ni main-main dengan dia. Mana mungkin sampan tu boleh terjadi sendiri tanpa ada yang menukangkannya. Macam mana pohon tu boleh tombang, boleh terbelah kalau tidak ada yang membelahnya. Macam mana pohon tu boleh tombang kalau tidak ada yang menombangkannya. Dan macam mana pohon tu boleh tumbuh kalau tidak ada yang menanamkannya. Jadi orang alim ni pun yang bijaksana, dia kata itulah dia bukti wujudnya Tuhan. Kamu sendiri pun tak boleh nak terima, kamu sendiri pun tak boleh nak terima bahawa sampan tu boleh terjadi, ataupun pohon tu boleh tumbuh sendiri, terbelah dengan sendiri, tombang dengan sendiri, membentuk sampan dengan sendiri. Maka bagaimana dengan alam yang lebih besar ni? Bagaimana dengan diri kita? Tak mungkin kita boleh terjadi dengan sendiri, tak mungkin alam ni boleh terjadi dengan sendiri, melainkan pasti ada satu zat yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang telah menjadikannya dan menciptakannya. Jadi inilah mana kita katakan pendekatan logik dalam kita berhujah. Baik, itu satu contoh. Baik, sudah pasti disebutkan di sini, pencipta tersebut harus memiliki sifat-sifat yang menjadikannya mampu untuk melakukan penciptaan. Apa sifat-sifat dia? Pertama, mestilah sifat wujud. Dia ada sifat iradah, ilmu. Dia ada sifat iradah. Dia mesti ada sifat kudrah untuk menjadikan alam ini. Dia mestilah bersifat bijaksana. Dia mestilah khabir, sangat mendalam ilmunya dalam menjadikan sesuatu. Sudah pasti pencipta tersebut haruslah tiada permulaan, azali, dan bukan sesuatu yang baru. Makna bila baru, ia pernah tak ada, kemudian dia diadakan. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala tu sedia ada, dan tidak ada yang menjadikannya. Kerana kalau pencipta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka akan memerlukan pula pada sesuatu yang menciptakannya. Dalil seperti ini disebut sebagai dalil kausalitas, sebab musabab. Baik, yang kedua, dalil yang kedua. Ilmu pengetahuan dan pengamatan yang terus berlangsung menetapkan bahawa semua yang ada di jagat raya ini merupakan sesuatu yang sempurna. Kesempurnaannya sudah pasti bukan dari dirinya. Berarti hal tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang maha sempurna yang membentuk pada kejadiannya yang sempurna. Kita perhatikan ratusan ribu fenomena alam yang mempersilakan dirinya untuk diteliti. Sehingga akhirnya terungkap banyak aspek menakjubkan dalam kesempurnaannya menurut para peneliti. Adalah suatu hal yang menunjukkan bahawa ada sesuatu yang maha sempurna dan tidak kelihatan oleh pandangan, yang menciptakan semuanya dengan sempurna dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya, dan mengatur berbagai peristiwa yang terjadi dengan kekuasaannya. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kesempurnaan penciptaan alam. Dalil kesempurnaan penciptaan alam. Ini kalau kita tengok satu persatu alam kejadian yang ada dalam, yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita amati, bagaimana begitu teratur dan tersusunnya setiap ciptaan tersebut. Begitu teratur dan tersusunnya setiap ciptaan tersebut. Binatang yang makan daging, maka Allah Ta'ala jadikan giginya, kuku bersesuaian dengan tabiat yang makan daging. Begitu juga binatang yang makan tumbuh-tumbuhan, Allah Ta'ala jadikan dia bersesuaian giginya, kukunya dengan tabiat, dengan keadaan dirinya yang dijadikan untuk memakan tumbuh-tumbuhan. Manakala binatang omnivore, dia ada carnivore, herbivore, kemudian omnivore yang boleh makan
daging maupun tumbuh-tumbuhan, kita dapati dijadikan sesuai keadaan giginya untuk tujuan tersebut. Kita dapat perhatikan begitu sempurna keadaan dalam tubuh badan kita ni, daripada otak sampailah mata dalam telinga kita, hidung kita, bawa ke rongga paru-paru kita punya kerongkong, bawa ke paru-paru, trakea apa semua tu, bawa sampai ke bawah ni abdomen kita. Dalam tu ada jantung tu belum kita tengok lagi dalam dia kan, mengepam darah ke seluruh badan, bawa ke abdomen dengan tali perutnya, dengan pankreasnya, dengan limpanya, dengan hatinya, perut besarnya, buah pinggangnya, usus besar, usus kecilnya, bawa ke pundi kencingnya, seterusnya lah, dan sampai ke kaki, seterusnya otot-otot tu bawa ke bawah. Masya Allah, susunan yang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala tu adalah susunan yang sangat indah, sangat indah. Tak mungkin dia terjadi dengan sendiri secara tak sengaja. Kerana sesuatu yang terjadi secara tak sengaja tu biasanya tidak akan teratur, tidak akan teratur. Kita ambil cat, kita campakkan saja ke dinding. Apa kita tengok pada dinding? Tentu saja warna yang berserakan, cat yang berserakan, yang tidak tersusun dengan cantik. Berbanding dengan seorang ambil cat kemudian ditulis satu tulisan atau dilukis satu lukisan, terbentuk suatu lukisan yang cantik atau tulisan yang indah. Kenapa? Ada seorang yang menulis dengan ilmunya, dengan kehendaknya, dengan kudratnya, dengan kemahirannya membuat sesuatu tersebut. Berbanding dengan cat tumpah secara tak sengaja. Buatlah beberapa kali di rumah, cuba buat beberapa kali di rumah, tumpahkan secara tak sengaja cat supaya dia boleh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, entah kali ke berapa, saya yakin tak akan terjadi. Tumpahkan secara tak sengaja cat tadi supaya dia boleh membentuk nama kita. Contohnya Muhammad Nasir bin Muhammad Tab. Tak mungkin. Mesti ada seorang yang akan menuliskannya dengan akalnya, dengan dengan kemahirannya, dengan iradat dan juga kudratnya, menuliskan sesuai dengan apa yang dia kendaki dia tulis. Jadi alam tu lebih lagi daripada itu. Kedua, dan yang ketiga, pengamatan yang terus berlangsung terhadap berbagai hal yang ada di dunia ini menetapkan bahawa pertolongan merupakan salah satu ciri khas yang menonjol di dalamnya. Kita dapati setiap ada keperluan satu komunitas kehidupan di dunia ini, pasti ada sesuatu yang memenuhinya dan menunaikan keinginannya dengan kondisi ataupun keadaan yang paling sempurna. Setiap ada tumbuh-tumbuhan atau hewan memerlukan makanan pokok, pasti ada makanan pokok yang sesuai dengannya dalam kondisi yang paling baik dan sempurna. Setiap binatang, setiap haiwan, setiap makhluk manusia, masing-masing telah ada makanan yang tertentu yang sesuai untuk diri mereka masing-masing. Manusia ada makanan dia yang sesuai untuk diri dia. Haiwan makan daging dengan jenisnya, herbivore dengan jenisnya, omnivore dengan jenisnya, jin pun ada jenis makanannya, masing-masing telah ditentukan. Begitu maknanya, begitu indahnya. Jadi setiap makhluk hidup yang memerlukan selimut untuk menolak cuaca panas, dingin dan bahaya, pasti ada sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya, kebutuhannya atau keperluannya dengan kondisi yang paling bagus dan sempurna. Kita tengok unta dijadikan sesuai dengan keadaannya di padang pasir. Beruang kutub dijadikan sesuai dengan keadaannya di kutub. Dan begitulah seterusnya. Ikan dijadikan sesuai dengan keadaannya di dalam air. Tengok sirip dia, tengok dia punya insang, tengok dia punya dia punya sisik dan sebagainya, dijadikan sesuai dengan keadaannya di dalam air. Kita dijadikan sesuai dengan keadaan kita di atas muka bumi. Burung dijadikan sesuai keadaan dirinya tu sebagai burung yang hidup di udara, dengan paruhnya, dengan sayapnya, dengan bulu-bulunya, dengan kakinya tu, Masya Allah. Dan itu bukan secara tak sengaja. Pasti ada satu zat yang sempurna yang telah menjadikan sesuatu itu sesuai dengan keadaan dirinya. Setiap keinginan pada kenyamanan, kemewahan dan kesenangan dengan keindahan, pasti di dunia ini ada sesuatu yang dapat memenuhi keinginannya.
Hal ini terjadi kepada sesiapa sahaja. Setiap ada penyakit pasti ada ubatnya. Dalam hadis pun disebutkan bahawa setiap penyakit pasti Allah Ta'ala turunkan besertanya dengan ubat. Pasti ada ubat yang turunkan besertanya. Setiap ada energi atau tenaga, pasti ada kekuatan yang mengimbangi. Selama tidak ada ketentuan Allah yang berkehendak lain. Demikian terjadi dalam banyak hal yang tidak dapat dihitung. Semua ini merupakan pertolongan yang sempurna. Pertolongan yang sempurna merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat yang maha mengetahui, maha bijaksana, lagi maha penyayang, iaitu Allah Azza wa Jalla. Demikian ini disebut dengan dalil pertolongan ataupun disebut dalilul inayah. Dalilul inayah. Yang keempat, dalil yang keempat ialah dalil akal menetapkan bahawa di dunia ini tidak ada sesuatu yang eksistensinya wajib kerana dirinya. Maksudnya, ada yang mengadakan dia. Dia tak boleh ada dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang mengadakannya. Carilah apa pun dalam dunia ni, carilah daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya, kita dapati bahawa pasti ada sebab yang mendahului wujudnya ataupun ada alasan atau ilah yang menjadi punca kepada kewujudannya. Bahkan semua apa yang terjadi padanya merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, di mana akal tidak menetapkan adanya penghalang seandainya hal tersebut terjadi dalam bentuk yang lain. Setiap sesuatu yang mungkin menurut akal, mungkin ni maknanya dia boleh menerima ada dan boleh menerima tiada. Dia boleh menerima beberapa kemungkinan. Maka pada dasarnya hal tersebut asalnya tidak ada. Ia tidak tercipta dalam kenyataan kecuali sebab sesuatu yang menguatkan keberadaannya melawan banyak kemungkinan yang lain. Sesuatu yang menguatkan tersebut harus sesuatu yang ada dan wajib adanya kerana dirinya. Mestilah dia wajibul wujud. Sesuatu tersebut pasti bukan bahagian dari alam. Iaitu Allah lah. Sudah pasti dia bukan bahagian daripada alam. Kerana alam dan seluruh isinya merupakan sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin dan tidak wajib menurut akal. Mungkin maksudnya dia perlu kepada suatu zat di luar dirinya untuk menentukan daripada berbagai-bagai kemungkinan dia jadi bagaimana. Dia jadi menurut kemungkinan yang bagaimana. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kemungkinan ataupun dalam bahasa Arab dipanggil dalilul imkan, dalam terciptanya alam. Dalam bahasa Inggeris disebut argument from possibility. Argument from possibility. Baik, kita ni ambil sebagai contoh. Alam ni sebelum dia wujud dia ada dua kemungkinan. Apa dia? Sama ada dia dijadikan, dua kemungkinan. Bila kemungkinan ni maknanya either one, salah satu. Baik, dalam nak menentukan salah satu ni kerana ada alam ni belum ada lagi dia nak diadakan, tapi dia ada dua kemungkinan. Sebelum nak diadakan ni pasti ada satu zat yang akan menentukan salah satu dari dua kemungkinan ni. Yang pertama kemungkinan tu ialah kemungkinan ia dijadikan. Itu kemungkinan pertama. Dijadikan maknanya dikeluarkan daripada keadaan tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Maknanya dijadikan. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua ialah dikekalkan dia dalam tiada. Maknanya tidak dijadikan. Dan realitinya apa yang berlaku sekarang? Alam tu ada. Dan kita dah konfirmasikan bahawa alam ni tak mungkin dia mengada dengan sendiri. Boleh mewujud dengan sendiri, tak mungkin. Mesti sebelum wujudnya tadi ada satu zat yang menentukan untuk mengadakannya atau mentiadakannya. Jadi antara dua kemungkinan tadi. Kemungkinan untuk mengadakannya atau kemungkinan untuk mentiadakannya. Maka zat inilah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mentarjihkan salah satu daripada dua. Jadi Allah Ta'ala sekarang sudah tarjihkan apa dia? Alam ni ada. Baik, alam ni ada. Seterusnya ada lagi kemungkinan-kemungkinan lain. Nak bentuk alam ni macam mana? Berapa banyak entiti alam? Berapa banyak entiti yang ada dalam alam ini? Apa lagi begitu. Semua tu menuntut kepada satu zat yang akan mentarjihkan antara berbagai-bagai kemungkinan.
Contohlah sebelum kita sebelum kita ada dulu. Kita ada dua kemungkinan sebelum kita ada. Apa dia? Kemungkinan kita ada ataupun tiada. Kemungkinan kita ada atau tiada. Baik, Allah Ta'ala tarjihkan ada. Mana Allah Ta'ala pilih untuk mengadakan kita. Daripada dua kemungkinan tadi, jadi Allah Ta'ala memilih ada sebagai kemungkinan yang dia tarjihkan. Akhirnya kita ada. Tapi sebelum kita nak ada, di situ nak tentukan kita ni lelaki atau perempuan. Dah ada dua kemungkinan. Atau pondan. Mungkin unsa muskil lah seumpamanya kan. Ada tiga lah kemungkinan. Nak menjadikan dia lelaki atau perempuan atau kunsa muskil. Maka Allah Ta'ala pilih di antara tiga kemungkinan ni satu kemungkinan. Akhirnya jadilah dia lelaki ataupun jadi perempuan. Okey. Itu belum kira lagi umur dia berapa, dia punya saiz tubuh badan dia berapa, dan seterusnya. Berbagai-bagai kemungkinan dalam hidup kita ni, akhirnya mesti ada satu zat yang maha sempurna yang menentukan di antara berbagai-bagai kemungkinan, satu kemungkinan yang terjadi, kan? Satu kemungkinan yang terjadi. Baik. Jadi itu disebut sebagai dalil dengan kemungkinan. Dalil dengan kemungkinan. Peninglah Ustaz. Peninglah Ustaz. Senang inilah Ustaz. Saya ada, Allah ada, buktinya saya ada. Selesai. Boleh juga macam tu kan. Adanya Allah, buktinya adanya alam ini. Itu dalil ijmali. Dalil ijmali. Tapi dikemukakan dalil-dalil rasional ni kerana apa? Kerana zaman ni semakin kompleks. Kalau sekiranya saudara-saudari terlibat dalam dunia dakwah, saudara-saudari akan berhadapan dengan madu'u yang pelbagai. Kita madu'u ni ada madu'u yang Muslim pula ada Muslim yang dah baik, ada Muslim yang asli, fasik dan sebagainya. Kemudian ada yang non-Muslim. Non-Muslim ni ada macam-macam. Ada musyrik, ada etis tak percaya Tuhan, ada yang ragu-ragu. Kan? Jadi nak berhadapan dengan mereka ni ada pendekatan-pendekatan dakwah. Jadi yang ini, penghujahan-penghujahan ni ialah salah satu daripada bentuk pendekatan dakwah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada Tuhanmu, ataupun serulah kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Hikmah kat sini ulama membahaskan maknanya dengan mengemukakan hujah-hujah yang akliyah, mengumpulkan hujah-hujah yang meyakinkan. Kemudian mau'izah hasanah. Ada orang cukup dengan mau'izah hasanah. Ada orang kena dengan hujah yang rasional. Ada orang cukup dengan bagi nasihat, dah boleh menangis, boleh berubah dah. Tapi ada orang suka nak membantah, suka nak berdebat. Bila berdebat terpaksa kita berhadapan wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan jalan atau cara yang sebaik-baiknya. Jadi itu tiga pendekatan dalam dakwah. Jadi ditakdirkan nanti saudara-saudari bertemu dengan orang etis. Saya tak naklah Ustaz, tak naklah berdakwah. Terpulang. Tapi orang yang berdakwah ni pahalanya besar. Jadi katalah takdirnya dia bertemu dengan orang etis, berdebat, terpaksa berhujah. Maka pengetahuan-pengetahuan seperti ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ataupun paling-paling tidak, kita mungkin ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil ni dia suka bertanya kan. Allah tu siapa? Allah tu ada. Kalau Allah ada, kenapa kita tak nampak dia kan? Macam mana kita nak bercerita kepada anak yang masih kanak-kanak, yang kecil, tetapi nak memungkinkan dia faham? Kita tak boleh terus cakap, engkau ni budak-budak lah, tak payah tanyalah benda-benda macam ni, diam saja, ikut saja. Tak boleh, budak-budak tak boleh macam tu. Sebab apa? Satu ketika nanti dia akan memberontak dan dia akan cari jawapan daripada sumber-sumber yang tertentu, sumber-sumber yang lain. Lalu dengan itu dibimbangi, dia akan tersesat, dia akan terseliwing. Saya pernah terdengar kisah orang-orang seperti ini. Bila dia tanya kepada ustaz tu tak boleh nak jawab. Dia kata, diamlah, awak diam saja, tak payah tanya-tanya, beriman saja. Dia, pertanyaan tu terus bermain dalam fikiran dia. Akhirnya dia mencari jawapan daripada orang bukan Islam, dia cari kat orang etis, dia cari dekat orang itu, orang ini, tengok dalam internet. Akhirnya dia fikir apa yang logik pada fikiran dia. Akhirnya dia tersesat. Jadi sebab itulah agama Islam ni dibangunkan atas
ilmu, atas hujah akal yang mantap. Jadi kita kena belajar. Kena belajar ni atas niat dakwah. Baik. Yang kelima, manusia, ini kita habiskan. Manusia adalah makhluk paling sempurna di dunia ini menurut apa yang kita amati dan kita perhatikan di antara semua makhluk yang ada. Sudah pasti manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Setakat ni belum ada seorang manusia pun, secerdik, sehebat mana pun di atas muka bumi ni, seangkuh mana pun di atas muka bumi ni, yang mendakwa dia mencipta dirinya sendiri. Tak ada. Hatta Fir'aun sekalipun yang mendakwa diri, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tertinggi, kata Fir'aun, disebutkan dalam Al-Quran. Dia sendiri pun tak pernah kata aku yang menjadikan diri aku sendiri. Tak pernah. Tak ada siapa berani dakwa macam tu, kerana memang tak mungkin. Jadi sudah pasti manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia juga tidak diciptakan oleh kedua orang tuanya. Kita tanya, mak buat saya ke? Ayah buat saya ke? Kau ni biar betul. Bila masa pula? Bila masa pula? Takkanlah ayah pergi buka perut mak kau, lepas tu pergi anyam ke, pergi sambung sana, sambung sini, cocok sana, cocok sini jadi kau. Tak mungkin. Mana mak ayah kita pun tak boleh terima benda tu. Maknanya mak ayah kita pun tak ada siapa di antara mak bapak kita dalam dunia ni, daripada orang beragama sampai orang tak beragama, kata yang dia cipta anak dia sendiri. Tak. Jadi apa saja yang standardnya di bawah manusia pasti tidak dapat menciptakan manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, maknanya standard dia paling tinggi dalam wujud ni, dalam mana wujud alam ni, wujud makhluk ni. Jadi yang bawah daripada dia, mana mungkin pula menciptakan yang lebih tinggi daripadanya? Mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan seperti manusia akan menciptakan sesuatu yang sempurna? Berarti ada sesuatu yang lebih sempurna dari manusia yang mampu menciptakan sifat pengetahuan, kehendak, kebebasan dan sifat-sifat manusia lainnya setelah memberinya sifat kehidupan. Sudah barang tentu pencipta ini mencapai puncak dalam kesempurnaannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dalil seperti ini dapat kita namakan dengan dalil kesempurnaan. Demikian beberapa dalil rasional dari sekian banyak dalil yang tidak terhitung jumlahnya, yang kesemuanya mengantarkan pada kesimpulan wujudnya Allah. Sedangkan dalil nakli, iaitu dalil pada Al-Quran dan Hadis tentang wujudnya Allah, tidak terhitung jumlahnya, antara lain firman Allah Ta'ala, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, dalam surah Ibrahim ayat 10, yang bermaksud, apakah ada keraguan ataupun apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi. Itulah kita perhatikan, begitu ajaib dan begitu mengagumkan ciptaan yang ada dalam alam ini. Saya ambil satu contohlah yang saya pernah dengar daripada Syekhuna Yusuf Bakhur Al-Hasani. Dia bercerita ketika beliau naik KLCC, KLCC, dia tengok daripada atas, ataupun mungkin bangunan lain, saya tak ingat, tapi bangunan yang sangat tinggi, dia naik di atas, dan daripada atas dia tengok orang-orang yang berjalan di bawah, di ground floor tu, ataupun di bahagian bawah tu berjalan, kecil je, manusia tu kecil-kecil semua. KLCC tu tak berapa tingkat. Tengok daripada atas, orang-orang tu semua kecil. Orang tu kecil, dan otak yang ada dalam orang tu tentu lebih kecil lagi. Jadi dia nak cerita bagaimana, dia kata bagaimana hebatnya Allah Ta'ala, dia boleh menjadikan manusia yang kita tengok daripada atas tu kecil, otaknya tu lebih kecil, boleh menciptakan bangunan yang begitu hebat dan begitu tinggi ni. Begitu hebat dan begitu tinggi. Dan tidak ada kita tengok makhluk-makhluk yang lain seperti gajah ke yang mencipta bangunan besar-besar, walau sebesar mana pun, dinosaur ke yang pernah cipta bangunan ke, ataupun monyet ke. Walaupun ada setengah saintis kata manusia berasal pada monyet, tapi tidak ada monyet yang mencipta tamadunnya sendiri, tak ada, manusia saja. Jadi itu sebab dikatakan kenapa manusia ini berada pada standard kewujudan yang tinggi. Tentu sahaja yang menciptakannya itu yang maha tinggi lagi maha sempurna. Saya ingat sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayat untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan menghindarkan kita daripada jalan-jalan kemurkaan dan jalan-jalan kesesatan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.